Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dalam video pada kali ini, saya akan menyambung untuk menerangkan mengenai exam penolong pegawai tadbir grade N29. Kalau dalam siri video yang lepas, saya sentuh mengenai section A. Dalam video kali ini, saya akan terangkan mengenai section B untuk exam penolong pegawai tadbir grade N29. Bagi anda yang belum lagi menonton video section A, saya nasihatkan anda tonton video tersebut terlebih dahulu sebelum tonton video ini. Sebab dalam video session A tersebut, saya banyak menerangkan apa yang anda perlu study ataupun apa yang anda perlu buat latihan untuk lepas section A. Dalam video pada kali ini, saya hanya akan sentuh mengenai section B sahaja. Okey. Video section A saya ada letak linknya di bawah video ini di ruangan description. So anda nanti boleh tengok di bawah ini di bahagian description dan klik link video section A tersebut. Okey, kalau belum menonton. Bagi anda yang baru, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notification setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Untuk betul anda, channel Empire Kejaya ini banyak mengeluarkan video-video untuk bantu calon exam SPA seperti anda untuk buat persiapan exam dengan lebih baik. Selain itu, kita juga ada buat video untuk temuduga, video untuk penulisan resume dan sebagainya. So, pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini. Alright? Janji Okey, jom saya explain ataupun saya terangkan perangkap yang ada dalam section B untuk exam penolong pegawai tadbir grade N29. Ramai yang anggap section B ini mudah. Okay, sampai ada yang cakap tak perlu nak study section B sebab dia hanyalah soalan English. Okey, untuk pengetahuan anda, kalau anda overconfident, ini akan memerangkap anda ketika exam nanti. Kejap lagi saya akan explain apa perangkap yang ada di dalam section B ini. Okey, exam penolong pegawai tadbir grade N29 akan diadakan pada 14 hingga 22 April ini. Okey, mengikut maklumat yang saya ada, kita ada 3 sesi, iaitu 14 hari bulan, 20 hari bulan dan 22 hari bulan. Masa adalah 2 hingga 3 petang. Akan ada 2 section. Section A adalah daya menyelesaikan masalah, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 15 soalan, dan juga section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 25 soalan. Okay, kesemua soalan dalam section A dan section B adalah dalam bentuk objektif sahaja. So, section A saya sudah explain dalam video yang lepas. Dalam video kali ini saya hanya akan fokus kepada section B sahaja. Okey, section B, exam penolong pegawai tadbir grade N29. Kalau anda masih ingat dalam video section A yang lepas, saya explain dalam section tersebut ada 4 pecahan. Tapi dalam video section B ini hanya ada 2 pecahan. Okey, daripada 25 soalan ini, dia akan terpecah kepada 2 pecahan. Okey, penting untuk anda faham kedua-dua pecahan yang ada dalam section B ini sebab ada beberapa perkara yang ramai calon terlepas pandang sama ada mereka terlalu yakin ataupun tak perasan pecahan yang ada dalam section B ini. Mungkin bagi anda yang dah banyak kali hadiri exam SPA, mungkin anda dah terbiasa dengan section B ini ataupun kefahaman bahasa Inggeris ini. Namun bagi anda yang kali pertama dipanggil untuk hadiri exam SPA, anda perlu beri perhatian kepada video yang saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, section B ini terdiri daripada 2 pecahan. So, apa pecahan itu? Alright, pecahan yang pertama adalah pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda akan diberi satu petikan pendek, mungkin 3 hingga 4 perenggan dan 5 hingga 10 soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap petikan yang diberikan. Okey,
Untuk pecahan ini, pecahan pertama ni, saya nasihatkan anda untuk menjimatkan masa. Saya nasihatkan anda supaya baca soalan terlebih dahulu sebelum baca esei. Okey, kalau anda lihat section B ini, anda hanya ada 25 minit untuk menjawab 25 soalan. So, lebih kurang 1 minit satu soalan. Jadi, kalau anda ambil masa untuk baca keseluruhan petikan yang diberikan, ia mungkin akan ambil masa 1 hingga 2 minit. So ini akan memberi mengurangkan masa untuk anda menjawab keseluruhan soalan yang ada dalam section B ini. Okey, jelas So saya nasihatkan anda agar baca soalan terlebih dahulu dan terus cari jawapan dalam petikan yang diberikan. Kita tak perlu nak baca keseluruhan esei ataupun petikan yang diberikan. Okey, ini adalah contoh untuk soalan pecahan pertama. Kalau lihat ini diberi 3 paragraf ataupun 3 perenggan artikel dan beberapa soalan untuk menguji kefahaman terhadap artikel yang diberikan. So kalau anda ambil masa untuk baca keseluruhan 3 perenggan ini, ia mungkin akan ambil masa sekitar 1 hingga 2 minit. So seperti yang saya beritahu tadi, ini akan mengurangkan masa anda untuk menjawab soalan yang lain yang ada dalam section B ini. Anda harus ingat pengurusan masa amat penting dalam section B ini sebab amat terhad dan anda perlu pantas untuk baca dan jawab soalan yang ada dalam section B ini. Sekali lagi saya nak nasihatkan agar untuk pecahan pertama ini, agar anda baca soalan terus. Tak perlu nak baca keseluruhan esei ini. Okay? Terus baca soalan dan terus jawab. Okay? Tak perlu nak baca keseluruhan esei ini. Ini hanya akan menjimatkan masa anda untuk jawab soalan yang seterusnya. Okay, jelas untuk pecahan pertama ini. Alright, untuk pecahan kedua. Yang kedua ni, ini adalah perangkap yang ada dalam section B ini. Kalau anda lihat di sini, soalan pecahan kedua ini, dia lebih kepada grammar ataupun tata bahasa Inggeris. Antara perkara yang diuji untuk pecahan kedua ini adalah noun, pronoun, adjektif, verb, adverb, conjunction dan sebagainya. Okey. Kenapa saya katakan pecahan kedua ini adalah perangkap? Okay, ini adalah kerana pilihan jawapan yang diberikan untuk pecahan grammar ini, jawapan dia adalah hampir sama. Okay, maksudnya A, B, C dan D itu keempat-empat pilihan jawapan yang diberikan itu adalah hampir sama. So kalau anda tak perasan ataupun anda kelang kabut nak jawab, mungkin anda terpilih jawapan yang maksud lain tapi bukan jawapan tu. Faham tak? Okey. Pilihan jawapan yang diberikan untuk pecahan kedua ni adalah hampir sama. Kalau sekali pandang memang keempat tu betul. Okey, anda perlu pilih yang paling hampir ataupun yang paling tepat merujuk kepada soalan yang diberikan. Okay, nanti saya akan beri contoh soalan untuk session B ini dalam channel Telegram dan juga dalam email. So nanti anda boleh nampak sendiri bagaimana bentuk pecahan atau bentuk soalan yang ada dalam session B ini. Okay, mungkin saya akan beri esok contoh yang terbaru untuk session B ini. Okay, jelas Okay, ini adalah kedua-dua pecahan yang ada di dalam session B ini. Okay, kalau anda ada sebarang soalan ataupun anda kurang faham dengan penjelasan saya tadi, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan menjawab seberapa pantas yang boleh. Jelas Okay. Okay, yang pertama, saya ulang balik. Pecahan pertama adalah pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris. So, dalam pecahan pertama ini, saya nasihatkan anda supaya terus baca soalan dan terus jawab. Kita tak perlu nak baca keseluruhan 3 paragraf yang diberikan. Kemudian untuk pecahan yang kedua adalah tata bahasa. So di mana dia akan beri satu petikan dan minta anda beri jawapan yang tepat. Okey, so dalam pecahan kedua ini anda perlu baca dengan hati-hati sebab pilihan jawapan yang diberikan adalah hampir sama. Kalau lihat sekali limas memang betul semua. So anda perlu pilih yang terbaik dan atau yang paling tepat
kepada merujuk kepada soalan yang diberikan. Alright. Okey, ini adalah merupakan antara perkara yang anda perlu tahu dalam section B ini. Okey, keempat-empat perkara ini, iaitu pronoun, noun, verb dan adjective ini adalah perkara ataupun tata bahasa Inggeris yang selalu ditanya dalam section B ini. So kalau anda lemah dalam bahasa Inggeris, saya nasihatkan anda agar banyak buat latihan ataupun buka balik buku-buku masa SPM ataupun masa PMR dulu. Okay, cuba fahami kembali grammar ataupun maksud pronoun, noun, verb dan adjective ini. Okey, sebelum saya akhiri video kali ini, saya nak beritahu anda, saya akan adakan satu sesi soal jawab secara live di Facebook dan juga di di Facebook dan juga di YouTube nanti. Sesi live tersebut saya akan adakan pada hari Jumaat ini. Okey, Jumaat ini 9 hari bulan April, di YouTube dan juga di channel Facebook saya. So bagi anda yang berkelapangan ataupun punya masa, saya jemput anda untuk join sesi soal jawab live tersebut, di mana saya akan explain ataupun saya akan beri anda beberapa tips terkini untuk exam nanti. Okay, so nanti saya akan announce di channel Telegram saya bagaimana bentuk live tersebut. Okey, bagi anda yang belum lagi join channel Telegram khas untuk calon exam penolong pegawai tadbir grade N 2019 ini, saya nasihatkan anda join sekarang. Anda boleh klik link ini yang saya letak di ruangan description, di mana dalam channel ini saya akan kongsikan tips terbaru dan juga contoh-contoh soalan untuk anda buat latihan. Kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau, anda juga boleh join mailing list ini, di mana saya juga akan kongsikan contoh soalan dan juga nota melalui email. Anda boleh pilih mana join Telegram ataupun join melalui email, ataupun nak join kedua-dua sekali, tak ada masalah. Okey, sekian dahulu untuk video pada kali ini. Nantikan pengumuman rasmi saya dalam channel Telegram dan juga dalam email nanti, di mana saya akan announce sesi live, servis soal jawab secara live hari Jumaat nanti. So nanti anda boleh terus tanya saya sebarang soalan dalam sesi live tersebut. Okay? Alright, anda memang terbaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.